apabila musibah itu menjadi rahmat. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita itu dijadikan sebagai rahmat. Kadang-kadang kita duk rasa macam musibah ni ramai lagi yang ambil manfaat dalam pertemuan. Kita rasa macam musibah ni satu benda yang membebankan kita, tetapi sebenarnya musibah itu masih dalam rahmat. Saya teringat satu kata-kata wali Allah Tuan Guru Pak Sumit kita sebut bahawa hujan yang lebat itu sebenarnya rahmat kepada kita. Hujan lebat. Kenapa hujan yang lebat itu dikira rahmat? Kerana hujan tu lebat walau bawa kepada banjir, tetapi dia masih dikira rahmat kerana titisan air dia turun sikit ataupun turun halus-halus. Bayangkan kalaulah air hujan tu turun besar-besar buah nyok, sudah pasti akan menyebabkan kenderaan kita musnah, barangkali harta benda kita rosak, barangkali nyawa kita melayang. Bayangkan air turun besar-besar buah nyok. Maka setiap yang berlaku di atas muka bumi ini, sama ada musibah atau apa sekalipun, sebenarnya ialah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata rahmah, bila kita sebut kata ujian, maka setiap hidup kita ni pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Allah suruh kita sabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesusahan dalam mengerjakan perkara-perkara berkebajikan. Dalam kita nak buat baik, Tuhan suruh kita sabar. Wasabiru, Allah kata, dan kuatkanlah kesabaranmu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Maknanya dalam kita nak melakukan sesuatu kebajikan, nak buat satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita bahawa kita pasti diuji, dan Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersabar dalam melakukan kebajikan. Wasabiru, isbiru wasabiru, dua makna yang berbeza. Isbiru, kena sabar. Wasabiru, kamu kena tingkatkan kesabaran tu. Ini keindahan bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji orang-orang yang beriman di kalangan kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Allah uji kita dengan perasaan takut kepada musuh. Dan merasai kelaparan dengan berlakunya kekurangan harta benda. Allah kurangkan harta kita hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kita hilang pendapatan. Ramai rakyat dan manusia atas muka bumi ni hilang pendapatan disebabkan wabak COVID-19. Wabak ni menyebabkan berlakunya sekatan pekerjaan dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan ramai hilang pendapatan. Maka bila ramai hilang pendapatan, maka ini sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dah dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Sebenarnya ni adalah ujian Allah bagi. Kasih sayang Allah. Allah nak tengok orang Islam ni, orang beriman ni, dia dengan Allah tu macam mana. Dia sayang dekat Allah tu sampai tahap mana. Maka Nabi SAW bacakan ayat Quran yang mulia ni, wahyu turun, Nabi SAW baca dekat para sahabat, dan kita pun boleh dengar. Allah uji kita bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, takut pada musuh, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta benda. Makin hari makin habis duit kita, makin hari makin habis harta benda kita. Kita memang diuji oleh Allah macam tu dengan COVID-19 ni. Kemudian wal anfusi was samarat, dan Allah
mengurangkan kita, menguji kita. Daripada apa? Kurangnya jiwa, kematian. Keluarga kita meninggal sebab COVID. Keluarga kita meninggal kemalangan, sakit jantung, demam biasa mati, duk saya saja mati, sampai ajal dah. Dan juga Allah kata Allah uji dengan kurangnya hasil tanaman kamu. Tanam durian hebat, tapi Allah bagi hasil tak ada tahun ni. Tanam buah-buah yang mahal, tapi buah tidak mendatangkan hasil, atau ada hasil, tapi tak ada orang nak beli. Kenapa? Kerana ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat ni Allah Taala menyatakan wa basyiris sabirin. Khabarkan berita gembira dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yakni Allah akan berikan syurga kepada mereka. Alladina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana orang-orang yang beriman ni bila kena musibah, bila kena saja musibah, tak kira apa saja musibah, sakit ke, demam ke, jatuh motor ke, kena ketik lipan ke, kena pisau ke, apa saja musibah yang berlaku, dia akan sebut di mulut dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Bila kena musibah, ni kita dengar kawan kita abang, ni weh, member kita hak kerja sekali tu, dia kena COVID. Kita pun habaq dekat dia, baca dekat dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata apa, weh, mana duk mati lagi? Hang duk doa dia bagi mati ke? Tak. Sebenarnya, perkataan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam suratul Baqarah ayat 156. Ayat 156 suratul Baqarah. Ayat ni sebenarnya bila kita kena musibah, kita kena sebut inna lillah alladhina idza asabathum musibatun. Allah kata orang-orang yang apabila ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala, diberikan ujian, kena kepala ayak, Allah bagi ujian kepada kita banjir, Allah bagi ribut, Allah bagi ribut petir, Allah Ta'ala uji kita dengan isteri yang mengandung di luar rahim, isteri yang mengandung kena COVID, meninggal ketika melahirkan anak. Ada yang diuji oleh Allah, suami kena COVID, meninggal. Lepas tu tinggal isteri tanpa kerja, tanpa duit. Ada yang kehilangan suami dan isteri. Dua mak ayah meninggal, tinggal anak-anak kecil-kecil lagi. Bila kena sahaja musibah, Allah Ta'ala ajak kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Maksudnya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Kita ni hak Allah. Yang kita duk kalut, duk abang tak tahulah nak makan apa ni, COVID kalau macam ni, SOP lah apa semua, tunggilangang tak tahulah rezeki kami macam mana. Kami ni keh pagi, kalau tak keh ni berapa bulan dah periuk kami tak ada duit, duk guna hak mana ada saja. Sampai tak tahu dah nak cari duit, bayar rumah tak mana, sewa apa semua ni. InsyaAllah Allah jadikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar baginya. Allah akan buat jalan keluar bagi dia daripada kesempitan hidup yang dia hadapi. Nampak? Jadi kita jangan duk bimbang sangat bab rezeki ni. Bila kita bimbang sangat bab rezeki, seolah-olah macam kita tak percaya kepada Allah, sedangkan Allah telah menulis jumlah had rezeki yang kita akan dapat sewaktu kita hidup di dunia ni. Rezeki tak sama. Ada orang anak ramai, ada orang tak ada anak. Ada orang anak ramai tapi mati semua. Ada orang anak dia sihat semua. Ada orang harta banyak, anak banyak. Ada orang tak ada anak, ada harta. Ada orang ada tahta, tak ada anak, tak ada isteri. Ada orang dia ada harta tapi dia tidak memiliki anak, atau dia ada isteri tak ada anak, atau dia ada anak dia tak ada isteri. Jadi Allah bagi tak sama. Cuma Allah akan beri satu benda yang sama kepada orang yang beriman, ialah Allah akan bagi dekat mereka pahala dan Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tekan butang share lagi. Yang menonton malam ni tekan butang share, mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Kemudian
Allah Ta'ala sebut lagi. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Dan pada itu ingatlah orang-orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara yang dikehendaki, diambil berat untuk melakukannya. Ujian, orang fitnah kita, orang caci hamun kita, orang tuduh kita, orang kata macam-macam. Berapa ramai AJK masjid hari ni orang maki sebab apa? Sebab nak masuk masjid solat Jumaat tak boleh. Macam-macam dia kata dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp tu macam-macam dia kata. Dalam Facebooknya komen macam-macam. Maki hamun. Tok Imam kena, Tok Siak kena, Tok Bilal kena. Hari-hari maki. Mai Jumaat ya, pakak lawan maki hang aku. Sian saya tengok. Orang-orang soleh yang ada di masjid, pening kepala. Duk fikir macam mana nak urus SOP yang dikeluarkan oleh pihak majlis agama. Orang-orang masjid ni lah duk pening. Bagi kad, mereka tak mai. Tak bagi kad, sekejap lagi mereka kata orang tu jadi ulang mai. Buat ikut kampung-kampung. Mereka kata kampung kami pakai lambat lagi lah, 2 bulan baru nak boleh semayang. Semua tak kena. Akhirnya maki kata, Tok Imam ni gila, Tok Imam ni kroni, Tok Imam ni Yahudi. Macam-macam kata kat Tok Imam. La hawla wa la quwata illa billah. Maka orang yang soleh, orang yang beriman, walau dia difitnah, dia diuji dengan pelbagai ujian, dia kena sabar dan dia maafkan kesalahan orang kepada dia. Maka itulah yang dituntut dalam agama kita. Allah Ta'ala sebut, bila kita ada kena musibah, bila kita susah, selalu orang tanya, Ustaz, apa petua bila kita kena musibah? Bila kita kena ujian dengan COVID ni kan, ujian. Jadi, bila kena ujian, okey, apa cara untuk kita dapatkan ataupun kita nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam saudara kita yang komen malam ni, Muhammad Azmi Makna, dia kata doa untuk dia supaya dia cepat sembuh daripada sakit. Jadi macam mana kita nak dapat kesembuhan? Macam mana kita nak dapat permintaan kita tu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cara dia macam mana? Allah ajak dah kita dalam Quran. Dengar elok. Allah kata apa? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Allah pesan, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah. Maknanya kita kena minta tolong dekat Allah. Ya Allah, aku ni nak hidup ni, nak sara keluarga, susahnya ya Allah. Minta tolong dekat Allah. Minta pertolongan dengan Allah. Mengadu, ya Allah, aku susah ni nak bayar sewa rumah, pampers anak aku, makan minum anak aku, isteri aku, ya Allah, anak aku nak pergi sekolah pula ni, bulan 10 nak buka sekolah dah ni. Cari kasut sekolah lagi, baju lah apa semua. Ya Allah, ya Rabbi, nak ambil mana ni? Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, beratnya nak bangkit subuh. Ista'inu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong. Minta tolong untuk menghadapi segala kesusahan dalam melakukan sesuatu perintah Allah. Bisabri, dengan kesabaran. Dengan bersabar. Sabar. Nak bangkit mayang subuh kena sabar. Nak puasa kena sabar. Nak didik anak kena sabar. Kita bangun mayang subuh, mungkin kita mampu. Tapi kita nak kejutkan anak kita, isteri kita untuk bangun subuh dengan kita. Ui, berat. Berat. Pasal apa? Pasal apa kita rasa berat? Sebab kita kena minta tolong dekat Allah macam mana nak kejutkan kita, kejut diri kita, kejut anak kita, isteri kita untuk bangun solat. Kan? Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Minta tolong, ista'inu bis-sabri was-salah. Nak minta tolong dekat Allah ni, pertama kena sabar, yang kedua kena semayang. Berapa ramai orang yang kena musibah, semayang masih tak semayang. Rumah kena banjir. Habis banjir lumpur. Masuk dalam rumah. Terbalik rumah. Terbalik kereta habis apa semua. Tak semayang. Tak semayang. Bila
bantuan yang disampaikan oleh pihak masjid, dia laju, dia pergi masjid, dia ambil tilam apa semua, orang azan, dia tak semayang, dia balik rumah dia. Bila pihak masjid kata ni pusat bencana, sediakan minuman, sediakan makanan, tuan-tuan dan perempuan boleh main ambil, balik rumah dengan rumah berselut, duduk depan rumah. Pasal apa? Kalau pergi semayang, sekali ada NGO lalu tak singgah rumah kita, rugi kita tak ada bantuan. Na'udzubillah, kita tak mau macam tu. Kita tak mau jadi orang yang macam tu. Allah dah bagi musibah tapi masih tidak solat. Kita kalau nak Allah tolong kita, mestilah kata Allah, ista'inu, minta tolong dekat Tuhan kamu, yakni Allah, bis-sabri was-salah. Dua benda ni. Kamu kena sabar, dan yang kedua, kamu kena semayang. Macam mana COVID ni nak selesai? Dengan vaksin kah? Tidak. Dengan SOP kah? Tidak. Macam mana COVID ni nak selesai? COVID akan selesai dengan umat Islam jaga solat. Umat Islam kena jaga solat. Umat Islam kena bertaubat. Umat Islam kena baca Quran. Umat Islam kena banyak berselawat. Umat Islam kena jaga halal haram. Umat Islam kena jaga akidah, tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita jaga semua benda-benda baik ni, Allah akan angkat wabak ni daripada bumi, naik ke langit, pergi terus hilang. Allah angkat, hilangkan. Tapi kalau kita masih duduk di tahap yang lama, COVID duk ada pun tak semayang, masih duk mengumpat, masih tak peduli hang aku, kita tak baca Quran macam kita baca WhatsApp, kita tak belek Quran macam kita belek Facebook, kita tak belek Quran macam kita belek handphone kita. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah suruh kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan solat. Dan Allah kata, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Kenapa Allah uji kita dengan COVID-19 ni? Kenapa Allah uji kita? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu wahai orang-orang yang mengaku beriman. Bila hampa mengaku kata beriman, Allah akan uji kamu sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah kamu. Orang boleh pakai mask. Ni. Pelitup muka ni orang boleh pakai. Sebab apa orang boleh pakai pelitup muka? Sebab orang nampak COVID ni bila kena, dia boleh menyebabkan kematian. Orang boleh pakai mask sebab orang takut jangkitan. Orang pakai mask sebab nak elak daripada disaman. Betul? Tapi berapa ramai orang yang tak pakai pakaian yang menutup aurat, sedangkan balasannya bukan hanya mati. Kena COVID boleh bawa kepada mati, tak kena COVID pun mati. Tapi pakaian yang tidak patuh syariah akan dibakar dalam neraka Allah, balasannya dimasukkan dalam neraka dan dibakar dalam keadaan tidak mati. Kalau terbakar atas dunia ni, terbakar mati. Terbakar atas dunia, terbakar mati. Tapi kalau terbakar dalam akhirat, tidak mati. Ini beza. Beza. Kalau kata orang yang mati, kena bakar dalam neraka mati. Okey orang mati, kita tengok orang mati kan, kita bagi mandi dia, kita bubuh ayak dalam hidung dia, kita balut dia, dia tak marah pun. Pasal kita nampak dia macam tak bergerak kan. Tapi orang yang dimasukkan dalam neraka, dia tidak akan mati selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian selepas kematian. Selepas hidup, mati, hidup balik, tak mati dah. Itu kita takut. Maka ramai yang boleh memakai pelitup muka kerana bimbang COVID, tapi tidak ramai yang mampu menunaikan solat, yang mampu mengeluarkan zakat yang wajib, tidak mampu untuk menunaikan tanggungjawab memakai pakaian yang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian isterinya, anak perempuannya, yang ketatnya, yang singkatnya, yang nampak bentuk badannya, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau dipakai dalam kehidupan kita, dia akan menyebabkan kita dibakar dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Nabi SAW, ni tuan-tuan, hadis ni masyhur, selalu kita dengar. Nabi kata, ajaban li amri mu'min. Sangat ajaib semua urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'minin. Nabi kata, sesungguhnya setiap perkara bagi orang Islam itu baik. Setiap perkara bagi orang beriman itu baik, dan tidak akan berlaku benda ni melainkan hanya untuk orang yang beriman saja. Orang Islam belum tentu dapat, tapi lil mu'mini, mana orang Islam yang beriman. Ada orang Islam dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman macam mana? Dia tak semayang. Orang tak semayang, dia tak boleh ngaku dia beriman. Kalau dia beriman dengan Allah, dia mesti semayang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang subhanallah, dia percaya dengan Allah, percaya adanya Allah, percaya adanya malaika, ada hari kiamat, ada dosa pahala, ada siksaan kubur, maka dia akan menunaikan salat. Siapa habaq ni? Allah Ta'ala habaq. Allah yang habaq. Jadi, maka orang yang beriman ni, Nabi kata semua benda dia buat baik atas dunia ni. Nabi kata apa? Nabi kata, in asabat husarra syakara fakana khairan lahu. Nabi kata, kalau dia kena musibah, dia sabar, lalu kata Nabi, maka itu baik bagi dia. Jangan mengeluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Sewaktu Nabi SAW didatangi sahabat Nabi beritahu, ya Rasulullah, anak kamu Sayyidina Ibrahim telah pun wafat. Allah uji Rasulullah SAW, semua anak Rasulullah wafat sewaktu Nabi masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah. Sultan bayangkan, Rasulullah lahir dalam keadaan anak yatim piatu, duduk dengan Tok Wan pula meninggal, pindah duduk dengan Pak Menakan, Abu Talib ni orang susah, anak ramai. Nabi membesar dalam kota Mekah tanpa mak ayah. Dalam suasana orang Mekah buat maksiat, Nabi tidak buat maksiat. Allah angkat Nabi jadi Rasul, Nabi difitnah, Nabi dimaki hamun, Nabi dihukum bunuh, Nabi diarahkan oleh Allah untuk berhijrah dan sebagainya. Tuan-tuan, bayangkan, ujian besar lagi Allah bagi dekat Nabi, antaranya Allah Ta'ala wafatkan semua anak Nabi kecuali seorang. Sewaktu Nabi hidup, kita mati, anak kita mati lepas kita tu, okeylah, kita dah mati dah, kita dah tak teriak macam orang yang kehilangan keluarga. Kita duduk dalam kubur, anak kita mati. Tapi Nabi melihat kewafatan anak Nabi seorang kecuali Sayyidah Fatimah. Tu pun Nabi habaq dekat Sayyidah Fatimah. Waktu Nabi duk sakit teruk, demam yang teruk tu, Nabi habaq kat Sayyidina Abu Bakar, Nabi habaq kat Sayyidina Aisyah, aku ni demam teruk ni. Waktu itu Sayyidah Aisyah bila Nabi habaq dekat dia, kat Sayyidah Fatimah, Nabi kata, wahai anakku, bila habaq satu benda dia teriak, yang kedua bila Nabi habaq dia senyum. Subhanallah. Dia kata yang pertama Nabi habaq, kata Nabi akan wafat. Nabi akan wafat. Anak bila dengar kata ayah dia nak wafat, teriak anak ni. Maka Nabi SAW habaq pula, engkaulah ahli keluarga aku yang paling awal akan mati dan bertemu dengan aku. Bayangkan, ayah dah habaq dah. Selepas ayah mati, engkau wahai Fatimah akan meninggal dunia. Berita kematian dia tu, dia seronok pasal ayah dia habaq, dia akan mati. Bila dia mati, dia akan jumpa ayah dia balik. Tak ada orang yang seronok dengan kematian melainkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia seperti para nabi dan keturunan Nabi SAW. Jadi Allah uji Nabi dengan melihat kematian ahli keluarganya. Ni ujian yang besar. Maka bila orang mai sahabat Nabi mai jumpa Nabi, ya Rasulullah,
anak kamu Sayyiduna Ibrahim telah wafat ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi redalah, syukur pada Allah, segala puji-pujian bagi Allah atas segala-galanya. Orang tanya, macam mana hari ni? Hidup okey ke? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa saja yang Allah bagi, syukur pada Allah Ta'ala. Ni sifat orang mukmin. Bila dia kena musibah, dia bersyukur. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi SAW, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra. Nabi kata, mohon maaf, in asabathu sarra syakara. Mohon maaf, saya silap terjemah tadi. Apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, sarra, diberikan nikmat, syakara, dia syukur. Dapat saja nikmat, dia syukur. Dapat duit, kongsi rezeki dengan orang. Masuk dalam tabung masjid, buat sedekah subuh dan sebagainya. Kemudian Nabi kata, wa in asabathu dharra, bila dia kena saja musibah, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Maka bila dia sarra, asabathu sarra syakara, bila dia dapat saja nikmat, dia mensyukuri nikmat Allah. Wa in asabathu dharra, bila dia ditimpa musibah, dia juga bersabar. Sabara, dia bersabar. Nabi kata fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuliah kita berbaki lebih kurang dalam 10 minit insya-Allah. 10 minit lagi insya-Allah. Baik. Kemudian kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, ketika mana Nabi SAW sedang sakit, Nabi tengah sakit ni, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, alangkah menderitanya ayahku. Nak abang kata, ayah aku ni, Rasulullah ni sangat-sangat menderita. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung dia, Sayyidah Fatimah, dia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia pula ahli syurga, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi serta keturunan Nabi, para sahabat Nabi, alim ulama, tuan-tuan guru kita, a'immah mazhab yang ada di atas muka bumi ini, yang betul akidahnya. Kita mohon Allah Ta'ala pertemukan kita dengan mereka dalam syurga nanti insya-Allah. Baik. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wa karba abatah, nak abang kata, bapa aku ni sakit sangat-sangat. Faqala, lalu Nabi SAW dengar. Nabi dengar anak dia pergi habaq tu. Lalu Nabi SAW kata apa? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Nabi SAW kata apa? Ayah tidak menempuh kesusahan lagi selepas daripada hari ini. Wahai anak yang kusintai, wahai Fatimah, lepas hari ini ayah tak sakit dah. Kita kalau dengar ayah habaq macam tu, alhamdulillah, kemarin ayah teruk sikit, hari ni ayah sihat dah. Hari ni abah pun sihat dah. Alhamdulillah, marin teruk, kita dengar itu lega. Tapi bila Nabi habaq macam tu, Sayyidah Fatimah terus rasa sedih. Kenapa? Dia faham yang Rasulullah akan wafat. Lalu falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ahu ya abata jannatul firdausi ma'wahu ya abata ila jibrila nan'ahu. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha ya anasu atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni ujian besar. Ujian besar yang dihadapi oleh orang Islam, orang mukmin. Apakah ujian yang besar yang berlaku kepada orang Islam di atas muka bumi ni? Adakah tak ada duit itu musibah yang besar? Adakah kematian itu musibah yang besar? Adakah penyakit-penyakit itu musibah yang besar?
musibah ataupun ujian yang paling besar yang Allah pernah timpakan kepada orang Islam, orang mukmin, orang soleh, apa dia tuan-tuan? Kewafatan Nabi SAW. Kewafatan Rasulullah ini adalah satu ujian yang sangat besar kepada para sahabat Nabi dan kepada kita sendiri. Kita ini sudah tidak ada Rasulullah SAW, namun ajaran Nabi masih wujud di atas muka bumi ini. Kita wajib kita dituntut oleh Allah untuk beriman dengan Nabi walau Nabi sudah tiada. Jadi nak abang kata sedihnya sahabat Nabi kehilangan Nabi pada ketika itu. Jadi bila Nabi kata macam tu, Sayyidah Fatimah berkata, kemudian setelah Nabi wafat, Nabi pun habaq kata lepas pada hari ini ayah tak sakit dah. Nabi dah habaq dah ayah akan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tak boleh bayang kalau zaman tu kita ada dengan Rasulullah, kita tak tahu. Kita nak teriak tara mana, kita nak sedih tara mana. Allahu akbar, tak tahu nak habaq. Sampai Sayyidina Umar mengeluarkan pedang. Bukan tak percaya, tapi dia tak boleh dengar orang habaq kata Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Kenapa? Dia rasa macam sedih sangat atas kehilangan orang yang beliau sangat cintai dan kita semua cintai. Tapi cinta kita kepada Nabi tidak sama seperti cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Jadi bila Nabi dah wafat, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ayah ni sebenarnya dia kata dekat ayah dah, wahai ayah, dia telah menyahut panggilan Tuhannya, ayah, syurga Firdaus tempatnya, ayah, kepada Jibril kami khabarkan apabila Rasulullah SAW telah dimakamkan dalam rumah yang mulia, dalam rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rumah Nabi SAW dekat dengan raudhah Nabi tu. Waktu itu kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Anas, adakah senang hati kamu menimbus tanah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak habaq kata, adakah kamu senang hati? Adakah kamu senang hati kamu menimbuskan tanah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hukum daripada hadis ni harus melahirkan kesedihan bagi mayat tanpa laungan yang nyaring. Berlaku kematian keluarga kita boleh teriak tapi jangan menjerit kuat. Menjerit. Jangan nyaringkan suara kita, jangan kita meronta-ronta. Sedih, takat bunyi ayam hidung, bunyi sikit-sikit, meleleh air mata, itu biasa. Sedih itu biasa. Semua itu normal. Dan jangan menunjukkan satu ratapan yang kita tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kena jaga. Boleh zahirkan rasa kesedihan atas kematian, kehilangan harta benda dan sebagainya, tapi jangan sampai kita tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran Nabi SAW menghadapi sakaratul maut. Apa yang dihadapi oleh baginda SAW adalah satu ujian Allah untuk meningkatkan lagi darjat Nabi SAW, kerana terdapat dalam hadis orang yang paling berat menghadapi ujian ialah para Nabi. Orang yang paling berat diuji oleh Allah ialah di kalangan para Nabi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ujian kepada kita selama ni adalah ujian rahmat. Kalau kita rasa macam teruk dah kita ni, sebenarnya sahabat Nabi teruk lagi. Sahabat-sahabat Nabi Isa, nushiru bil manashir, mereka digergaji di kepala, dibelah ni, belah badan mereka ni, terbelah dua, kerana mereka bawa Islam. Orang yang bawa Islam daripada dulu lagi, musuh mereka ramai. Nushiru bil manashir, mereka digergaji kepala mereka, mereka dipaku, tangan mereka disalib, kemudian dicakak muka mereka dengan cakak besi sehingga isi dan tulang itu berkecai. Ini ujian yang Allah bagi kepada orang-orang Islam. Kita tengok di Palestin baru ni,
sahabat-sahabat kita, saudara kita yang lolos keluar daripada penjara, seramai 6 orang, korek lubang pakai camca, boleh tembus keluar daripada lubang tandas tu, boleh keluar sampai luar. Allah bagi ilmu dekat mereka, dan Allah juga mentakdirkan bahawa mereka ditangkap semula oleh Yahudi laknatullahi alaihim. Kita yakin dan kita percaya Allah nak bagi syurga yang sangat tinggi kepada para pejuang ini dalam menghadapi siksaan yang dibuat oleh musuh-musuh Allah laknatullahi alaihim. InsyaAllah syurga buat kalian yang berjuang di Palestin untuk menegakkan kalimah Allah dan membebaskan kota Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, masjid yang ketiga yang mulia di atas muka bumi ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca sikit lagi. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam satu hadis kursi. Allah Ta'ala kata apa? Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis kursi, kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, tiada balasan bagi seorang hambaku yang telah aku ambil kembali kekasihnya di dunia, kemudian dia mengharapkan pahala daripadaku, melainkan orang itu akan mendapat balasan syurga. Bila Allah uji dengan satu kematian, Allah ambil keluarga kita, dia bersabar dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, Allah kata aku bagi syurga. Tu dia. No? Hebat tuan-tuan. No? Jadi di antara musibah yang menimpa manusia yang beriman dan dituntut bersabar ialah kehilangan orang yang dikasihi. Ini kita dituntut oleh Allah untuk bersabar. Yang kedua, orang kafir tidak akan mendapat sebarang ganjaran daripada amalan yang baik, kerana dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak percaya akan ganjaran pahala tu. Dia tak percaya pada ganjaran pahala, dia tak percaya kepada Allah, maka orang kafir yang buat baik, dia tidak dapat pahala. Yang ketiga, mengharapkan ganjaran pahala dan bersabar di atas musibah adalah tanda kesempurnaan iman. Rumah orang kena banjir, saya pergi dekat Ian hari tu, masih tersenyum di bibir dia. Subhanallah. Saya pergi, dia kata dia tinggal selai sepinggang, saya buat keluar duit RM100. Tak banyak tuan-tuan, 100 je. Bagi 100, dia ambil 100 tu, dia teriak, dia angkat tangan, dia doa, ya Allah murahkan rezeki ustaz ni. Saya kata, bang ni bukan duit saya, duit kawan saya, tolong bagi. Dia kata, tak apalah ustaz, siapa bagi pun, tapi ustaz buat main kat saya doakan. Dia teriak. Lepas tu, saya bagi toto dekat dia. Dia kata, apa ustaz, saya dah dapat toto dah ustaz, ada 2 dah dalam rumah, yang ni ustaz bagi kat orang lain. Tuan-tuan boleh bayang, dalam keadaan dia kena musibah, orang nak bagi bantuan, dia kata apa? Ustaz pergi tengok rumah di atas tu. Rumah di atas tu lagi teruk ustaz. Kami tak tahu mana. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang macam ni dalam masyarakat kita. Bila Allah Ta'ala uji dia, dia sabar. Itu tanda iman dia sempurna. Manakala marah, orang yang marah dan gelisah atas musibah, menunjukkan kelemahan imannya. Tanda iman kita lemah, kita akan marah dan kita akan gelisah. Yang keempat, orang yang seorang itu perlu bersabar ketika menghadapi kematian suami, kematian isteri, anak atau bapa, kerana ganjaran sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syurga. Memang sedaplah ustaz cakap malam ni, ustaz tak pernah rasa benda ni. Semua akan melalui benda ni. Kita semua akan lalui kematian. Semua keluarga akan rasa kematian. Semua orang akan rasa kematian ayah, kematian anak, kematian isteri, kematian suami. Semua akan lalui. Maka setiap manusia perlu bersabar atas kematian, kerana Nabi kata Allah bagi syurga. Yang kelima, tiada balasan yang lebih besar di dunia dan akhirat daripada balasan seorang yang bersifat sabar menghadapi bala di dunia ni. Tak ada dah balasan yang lebih besar di dunia dan di akhirat daripada balasan orang yang bersifat dengan sifat sabar. Rupa-rupanya ujian ni adalah rahmat. Bila kita sabar, dia jadi rahmat. Rahmat ni apa? Bila kita sabar dengan ujian, rahmat Allah turun kepada kita, kasih sayang Allah turun dekat kita, Allah pilih kita dan Allah gantikan kita, diletakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.
Baik. Nabi SAW sebut, ni last kongsi kita. Kita nak berhenti dah. 40 minit dah. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala ghammin, hatta asyawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Nah, kata Nabi SAW, tiada seorang Muslim pun yang mengalami kepenatan. Dengarlah, tidak ada seorang yang Islam dia mengalami kepenatan, penyakit, kebimbangan, duka cita, apa yang menyakitinya dan kesedihan sehingga kata Nabi SAW, duri yang tercucuk dekat jari kita ni, duri yang terkena di jari kita ini, melainkan Allah hapuskan dosa. Pendek kata lagu ni lah, apa saja ujian, termasuklah ujian paling kecil, kena duri dekat ujung ni, kena duri semalu ke, kena duri apa ke, kita duk tebas-tebas tu, terluka sikit, kena duri. Yang sikit tu pun kata Nabi, semuanya illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah hapuskan dosa kita. Semua musibah yang kita terima hari ni, ujian yang Allah uji dekat kita, sebenarnya Allah nak hapus dosa kita. Jadi COVID 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun ni kita sabar, Allah Ta'ala uji kita dan kita dapat keampunan Allah. COVID sampai 5 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah. Pasal apa? Selagi ada COVID, selagi itulah Allah hapus dosa kita. Kan? Allah hapus dosa kita. Selagi kita ditimpa dengan apa? Kesusahan. Kita disimpa dengan duka cita, sedih, hilang pendapatan. Rupanya Allah ampun dosa kita. Hilang duit tapi tak hilang pahala. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadikan satu kebaikan kepada kita. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya rakyat Malaysia dapat kembali hidup seperti sedia kala, dan andai Allah Ta'ala telah menarik nikmat kehidupan kita ini dengan bebas boleh buat kenduri dan sebagainya, boleh jadi Allah nak tarik nikmat ni, kita bimbang Allah tarik, kita tak boleh hidup secara dahulu, mungkin kepada norma baharu. Apapun kita redalah dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, rebutlah peluang sementara kita masih hidup atas muka bumi ini, sebelum kita hidup dalam perut bumi, iaitu dalam kubur. Kubur pun kita hidup, kita bukan lena. Dalam kubur dah mula kiamat, akan dipersoalkan. Nabi SAW kata, Nabi kata, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur ni adalah tempat pertama daripada alam akhirat. Jadi bila masuk je kubur, dah masuk alam akhirat.